Kita nak berlumba. Alright, so hari ni kita nak revise balik apa yang telah kita belajar. So awak telah belajar pasal fotosintesis. Kita nak tengok dulu light dependent reaction. Kalau ada nampak macam orang tiba-tiba masuk kan, orang luar ke apa, buat-buat batuk kuat-kuat supaya boleh benarkan. Boleh? Ada ke? Okay, so dalam light dependent reaction, kita belajar dua kan, satu the cyclic dengan non-cyclic. So saya nak buat secara macam kita buat dalam mitokondria. Okay, macam dalam mitokondria, ini adalah kita punya membrane bilayer. Lepas tu ada PS2 dekat sini, which have the PS680. Sorry, PS lah, P680. Reaction center dia memang chlorophyll A saja. Okay, that's why dia paling banyak dekat plant lah, right? Chlorophyll A. Lepas tu kita ada next one, primary electron acceptor. Lepas tu plastoquinone. Lepas tu ada membrane yang transmembrane, tembus punya. Okay, ini adalah cytochrome complex. And then kita ada plastocyanin. Dan seterusnya you akan jumpa PS1 which have P700 as the reaction center. Dalam reaction center tu ada chlorophyll A. Okay. And then dekat PS1 pula dia akan nanti being passed to primary electron acceptor, ferredoxin, dan akhirnya akan diambil oleh our final electron acceptor. Okay, so ni saya buat dalam bentuk macam kita punya dekat mitokondria tu. Cuma membrane kali ini adalah membrane of thylakoid. Okay, thylakoid membrane. Thylakoid tu yang mana? Dalam kita punya chloroplast ada macam chip-chip tu. Okay, so thylakoid ni yang kat sini. The membrane of this chip. Why ada dalam bentuk chip-chip tu? Sebab dia nak perbanyakkan surface area. So lagi banyak light dependent kita boleh berlaku. Boleh? They are interconnected together with the granum ni kan. They are interconnected together lah sebenarnya. Okay, yang tu dah tak perlu hafal dah. Perlu hafal last semester. Boleh? Okay, so kita ingat balik apa yang terjadi adalah kalau dalam mitokondria kita gunakan elektron daripada NADH. Tapi ni tak, elektron tu sendiri yang bergerak. Okay, elektron dekat P680 ni sendiri yang become excited. Dia sendiri excited. Kenapa dia excited? Sebab cahaya matahari yang membawa foton. Okay, cahaya matahari yang membawa foton ni menyebabkan elektron dia excited. So sama juga dengan PS1 ni, bila ada cahaya matahari, dia terus akan menyebabkan the electron dalam reaction center become excited. Kena ingat jugalah ada antena kompleks yang gather the energy kan, di harvest, di concentrated kan dekat the chlorophyll dia. Right? So bila dia excited, dia akan being high energy dan dia akan transfer kepada tempat yang saya guna warna lain-lain, dia akan transfer elektron dia kepada primary electron acceptor. Okay, bila dia dah transfer kan, yang ni akan jadi oxidized, yang ni akan jadi reduced lah, yang macam kita cakap sebelum ni. Right? And then the electron will then be passed to plastoquinone, and then it is being passed to the cytochrome complex. Sebab dianggap awak dah faham pasal electron transport chain dekat bahagian cellular respiration. So dekat sini you boleh cakap dia through ETC pun tak ada masalah. Okay, cuma maybe you can bagi tahu nama complexes ni sebab biasanya akan ada markah dekat complexes. Okay. So dia bagi dekat cytochrome complex. Dekat cytochrome complex dia special sebab dia tembus kan. So dekat sini sama macam kita punya konsep biasa, which is dia akan pump proton. Dan bila pump proton ni dia akan generate chemiosmosis dan dia akan masuk balik ke dalam tempat asal dia melalui ATP sintase. Boleh?
So secara tak langsung dia akan phosphorylase-kan ADP to form ATP. Dapatlah awak satu ATP dekat sini. Right? And then the electron kat sini akan being passed to plastocyanin and seterusnya dia akan pass kepada PS1. Kalau elektron dalam PS1 dah belah, dah jalan, so dia just gantikanlah, dia displacekan. Kalau dia tak jalan lagi, dia akan menyebabkan elektron dalam tu akan excited pula. So whatever it is, you boleh cakap PS1 punya elektron is become excited. Dia photoactivated ayat dia. Okay, disebabkan foton ni tadi yang menyebabkan dia excited, ayat dia adalah photoactivated ataupun proses dia photoactivation. Okay, photoactivation proses dia. So elektron yang photoactivated ni ataupun become excited dekat sini tak boleh duduk dekat P700 anymore. Dia kena pergi dekat the lower one which is the higher one which is P primary electron acceptor, PA. Lepas tu dia akan pass kepada ferroxine dan akhir sekali dia akan diambil oleh final electron acceptor dia which is NADP plus, dia akan menjadi NADPH. Right? But there is a problem here sebab elektron dekat sini excited tadi dia dah jalan-jalan-jalan. Elektron kat sini excited tadi dia dah diambil oleh orang lain. So kat sini akan kehilangan satu elektron. Kat sini tak ada masalah sebab elektron ni digantikan. Betul tak? So untuk ganti balik elektron kat sini, itulah yang kita buat photolysis of water. Menghasilkan elektron, H+ dan juga oksigen. Okay, so elektron akan digantikan dekat sini. Ini dinamakan sebagai proses photolysis of water. Okay. Manakala untuk yang cyclic pula, yang cyclic only involve PS1 saja. Macam biasa disebabkan ada cahaya matahari, foton ni akan energize the reaction center. Okay, it is also being captured by the antenna molecule. Dia akan energizekan the reaction center, making the electron at the reaction center of PS1 become photoactivated. Okay, dia jadi excited, dia akan pass kepada primary electron receptor, lepas tu kepada ferroxine. Tapi sebab tak ada NADP nak ambil dia sekarang, dia akan patah balik kepada cytochrome complex. Lepas tu dia akan pergi kepada plastocyanin dan isi balik ruang kosong dia tadi. Boleh? Tapi dia punya konsekuensi adalah apabila elektron pergi kepada cytochrome complex, dia akan menyebabkan proton being pumped and proton akan masuk balik through proton motive force disebabkan berlakunya chemiosmosis. Secara tak langsung dia akan menghasilkan satu ATP. So, cyclic punya reaction akan menghasilkan ATP. Manakala non-cyclic pula dia akan menghasilkan ATP dan juga NADPH dan juga oksigen sebagai byproduct. Agree? Boleh? Okay, next kita tengok dekat fotosintesis ni juga lagi. Kita ada reaction yang kedua dan reaction yang kedua nama dia adalah light dependent reaction. Nama lain dia adalah Calvin cycle. So what happened here is dekat sinilah yang kita akan gunakan carbon dioxide. The carbon dioxide will be fixed with ribulose 1,5-bisphosphate. Okay, kalau dalam you punya ni ditulis RUBP kan? Tapi takut you guys terlupa ada 1,5 tu. Okay, salah tulis habis. So saya nak tulis macam ni lah. Tak ada masalah kan? Jadi senang ingat kan? Boleh? So ribulose 1,5-bisphosphate dia akan fix dengan carbon dioxide by an enzyme. So nama enzim tu mesti ada kedua-dua substrate which is ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. So kenapa oxygenase? Kenapa ada oxygenase? Sebab this RUBP Rubisco ni, okay, nama lain dia adalah Rubisco lah. Okay, nama pendek dia Rubisco sebab dia
boleh fixkan antara RUBP dengan carbon dioxide atau RUBP dengan oksigen. Dia depend on mana lebih banyak. Okay, secara tak langsung oksigen ni akan jadi seolah-olah macam competitive inhibitor. Okay, sebab sepatutnya dia nak dengan carbon dioxide, tapi kalau oksigen banyak, dia dengan oksigen pula. So dia jadi seolah-olah inhibitor. So dia akan menyebabkan kita tak dapat jumlah yang kita nak. 3PG yang kita nak. Okay, 3 phosphoglycerate yang kita nak. So that's why ada nama oksigenis ni. Pentinglah kena tahu. Okay, and then kita cakap 3 ribulose 1,5-bisphosphate fix dengan 3 carbon dioxide to form unstable 3,6 carbon molecule with 2 phosphate which split into 6 3-phosphoglycerate. Okay, which will split into 6 biji 3 phosphoglycerate. Kenapa 6? Sebab sini kita ada 3 dan setiap satu tu akan split into 2. So 3 darab 2 lah, kita dapat 6. Boleh ikut yang ni? Boleh? Okay, so 6 ini nanti dia akan undergo the next fasa. Fasa seterusnya dinamakan sebagai carbon reduction. Okay, fasa yang pertama ni kita namakan sebagai carbon dioxide fixation. Dalam carbon reduction, dia akan jadi 1,3-bisphosphoglycerate dan seterusnya dia akan jadi G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. So daripada 3-phosphoglycerate menjadi 1,3-bisphosphoglycerate. So dekat sini dia tambah satu fosfat kan lagi kan? So penambahan fosfat tu mesti daripada ATP. So ada 6 ATP, kita akan guna, ada 6 biji, so kita akan guna 6 lah untuk setiap satu ni. So kita akan dapat 6 biji 1,3-bisphosphoglycerate dan in the end kita akan dapat 6 biji glyceraldehyde 3-phosphate dengan syarat ia direducekan oleh NADPH yang akan oxidize back to become NADP+. Sama juga dia memerlukan 6 biji. G3P adalah satu fosfat saja dan kalau kita ingat daripada G3P nak jadi 1,3-BPG, kita akan buat oxidation and phosphorylation, betul? Ada ingat tak? Yang dalam glycolysis daripada 1,3-BPG jadi G3P jadi 1,3-BPG, kat sini ada NAD plus jadi NADH plus H plus. Lepas tu dia kena tambah fosfat inorganik. Okay, so yang ni pun kena terbalikkan lah. So dia akan buang 6 biji fosfat inorganik. So nama dia adalah dephosphorylation. Okay, cuma selepas dia reduce baru dia boleh buangkan the fosfat. Jadilah dia 3 carbon molecule, 1 fosfat yang dinamakan sebagai glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so what gonna happen next is satu daripada G3P akan diallocatekan untuk jadi glukos. Manakala lagi 5 G3P akan diallocatekan untuk teruskan di cycle to rearrange by rearrangement dengan bantuan 3 ATP sebab ada 3 produk 1,5-B-phosphoglycerate kan. So 3 ATP akan jadi 3 ADP kembali. Dapatlah awak kembali 3 ribulose 1,5-bisphosphate. Nampak flow dia? Okay. Sekarang tinggal nak hafal dia punya nama je kan? Macam mana nak hafal nama? Sampai sekarang saya tak hafal nama korang. Saya pun tak ada cara nak bagi tahu. Okay? Yang saya hafal Kai Tan. Sebab dia Tan dengan Kai je. Bila Yijin saya dah confused dah. Jin Yi dengan Yijin. Sebab ada seorang lagi cikgu dekat unit yang kalau korang pernah tengok cikgu tu lawa gila. Dia rambut panjang dia lawa, dia rambut pendek pun dia macam Rihanna. Jealous gila.
Kenapa aku ni kan? Tiba-tiba pula. So anyway, ini yang berlaku. Lepas tu 2 hari lepas awak belajar satu lagi benda lain. Okay, 2 hari lepas awak belajar satu lagi benda lain. Macam yang kita cakap tadi, ada masalah dekat sini. Budak ni memang dia baik tapi dia bermasalah sikit. Di mana dia cepat confuse kan. Kalau ada oksigen yang banyak, dia akan ikat pula dengan oksigen. Patutnya dia kena ikat dengan carbon dioxide. Dia senang terpengaruh dengan kawan dia kan. So let's say lah macam tu. So budak dia bermasalah, jadi kita kena cari dia punya kawan yang memang tak bermasalah yang akan fokuskan dia. Ambil carbon dioxide juga. So siapakah budak tersebut? Budak tersebut nama dia adalah PEP carboxylase. Okay, so sekali lagi apa masalah kita ni? Apa benda cikgu ni tiba-tiba masalah kan? So sekali lagi masalah kita adalah what if tempat dia terlampau panas, dry and everything. So plant senang untuk kehilangan air. Dia hilang air through stomata. Stomata juga adalah tempat untuk dia exchange carbon dioxide dengan oksigen. So kalau stomata tutup, nanti oksigen tak boleh keluar, carbon dioxide tak boleh masuk, betul tak? So, budak ni akan senang untuk confuse. Ribulose 1, Rubisco ni. Ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase. Dia akan ikat pula awak punya ribulose 1,5 bisphosphate dengan oksigen instead. So, kita kena cari kita kena cari satu enzim yang sangat power lah lebih baik. Which is enzim ni, dia ada high avidity to carbon dioxide. Meaning that walaupun carbon dioxide rendah macam mana pun, dia tetap akan ambil carbon dioxide saja, dia tak akan ambil oksigen punya. Okay? However, kita tetap nanti nak ikatkan carbon dioxide ni dengan 1,5 bisphosphate. Okay, yang bawah ni. So kita kena couplekan dia orang. Okay, kita kena kawankan dia orang, couplekan dia orang, kena bersama-samakan dia orang. So apa yang berlaku adalah ada dua mekanisme. Satu dikenali sebagai C4, satu lagi dikenali sebagai CAM pathway. Nama ni disebabkan oleh yang C4 tu dia akan jadi carbon 4 dulu. Kalau Kelvin cycle dia jadi 3 carbon dulu kan? 6 carbon, lepas tu dia split jadi 3 carbon kan? So that's why dipanggil kadang-kadang sebagai C3 plant. Mana-mana plant yang buat ni dikenal sebagai C3 plant. Okay? Manakala plant yang buat C4 pathway ni boleh digelar sebagai C4 plant. Right? So untuk C3 pathway ni, apa yang akan jadi first adalah carbon 4 carbon. Okay? So that's why dipanggil C4 plant dalam kita punya light independent reaction. So what happen is carbon dioxide untuk yang C4 plant ni dekat dengan bahagian stomata, dekat tempat yang dekat dengan stomata di mana carbon dioxide dengan oksigen boleh ditukar-tukar. Okay, so walaupun carbon dioxide sikit, dia pastikan PEP carboxylase dapat fixkan carbon dioxide dengan PEP. Bila 3 carbon molekul PEP bind dengan carbon dioxide, dia akan jadi 4 carbon yang dinamakan sebagai oxaloacetate. Okay, this oxaloacetate will then become malate. The malate will then become pyruvate. Dengan syarat dia kena buang 1 carbon sebab dia sekarang 4 carbon kan. So dia buanglah 1 carbon. Ni dinamakan sebagai decarboxylation. So mana pergi carbon dioxide tu? Carbon dioxide akan terus pergi kepada kita punya Kelvin cycle biasa. Manakala pyruvate ni pula harus menjana kembali PEP kita supaya ia boleh berterusan. So siapa yang akan, macam mana pyruvate boleh jadi PEP? Dia akan gunakan ATP. ATP akan jadi ATP. Boleh? Okay, CAM pathway pula macam mana?
Sama juga, dia menggunakan enzim yang very high affinity toward carbon dioxide, dikenali sebagai PEP carboxylase. So the PEP carboxylase will bind carbon dioxide with fixed carbon dioxide bersama dengan PEP, forming oxaloacetate. Tertinggal ni. So oxaloacetate dia akan form malate dengan syarat dia being reduced. Okay, saya terlupa benda ni. Yang ni pun samalah. Okay, NADPH akan jadi NADP+. Don't worry, NADPH takkan habis, ATP pun tak habis sebab dia dekat kawasan yang day lebih panjang. Okay, hari siang lebih panjang. Maksudnya matahari sangat banyak. Right? So malate ni kena jadi pyruvate untuk dia jadi balik PEP. So dalam masa yang sama dia akan buang carbon dioxide. So carbon dioxide akan sama juga buat Kelvin cycle the next thing. Pyruvate boleh jadi balik PEP dengan syarat dia phosphorylated by the ATP. So jadi ADP. So apa beza diorang? So sekarang beza diorang adalah kalau C4 pathway ia berlaku in term of spatial, which mean space, tempat. Manakala CM pathway dia dekat kawasan yang bukan kawasan, dia berlaku temporal, masa. So untuk yang C4 pathway ini berlaku dekat mesophyll cell. Sel yang dekat dengan stomata. Manakala Kelvin cycle ni dia simpan dekat sel yang jauh sikit, which is dinamakan sebagai bundle sheath. Okay. Manakala untuk CAM pathway ini berlaku ketika malam, di mana stomata dapat buka dengan luas. Carbon dioxide boleh diambil dengan senang. Dan ini pula berlaku ketika siang. Boleh so far? Ada soalan? Okay, satu lagi lah nak bagi tahu. Dekat malam ni, malate ni kan, malate pyruvate carbon dioxide. Yang ni dia terus berlaku. Tapi yang ni dia kena tunggu waktu siang baru dia boleh buat the Kelvin cycle kan. So mana banyak-banyak malate ni disimpan sebelum dia decarboxylate kan. Sekali lagi ayat saya, malate ni dihasilkan, malate ni nanti akan buang carbon dioxide kan. Tapi kalau dia buang dalam masa malam juga, dia tak dapat pun buat Kelvin cycle sebab Kelvin cycle mainly di waktu siang. So, kat mana dia nak simpan? Kalau dia biarkan dalam kita punya cytosol ke stomata, dia akan jadi too acidic, menyebabkan banyak enzim akan hancur, termasuk pepko sendiri. So, dia akan actually being stored dekat dalam korang punya vacuole. Okay, dia actually being stored in vacuole sampailah waktu siang, barulah dia akan dikeluarkan kembali. Boleh? Alright, so kalau itu sudah, maka kita buatlah kita punya past year question. Boleh? Okay, saya bagi korang like 2 minit macam tu, lepas tu kita start past year. Ni? Boleh.